Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi thumma ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati, lagi moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan kekasih kita juga. Seterusnya saya berpesan pada diri saya dan jemaah, bertakwalah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada sesekali di kalangan kita yang mati kecuali setelah betul-betul kita semua Islam, kerana kita yakin kita tidak akan mampu mendapat kejayaan dunia dan akhirat kecuali dengan sebab agama kita Islam ini. Alhamdulillah, pagi ini saya datang menggantikan ustaz yang sepatutnya bukan giliran saya pada pagi ini. Apapun, alhamdulillah, terima kasih pihak masjid. Elok lepas masjid ni telefon semalam, tak berapa lama lepas tu ada satu masjid lain pula telefon juga minta tolong datang pagi ni. Maka nasib baiklah rezeki nak datang ke sini. Kalau ikut masjid yang kedua tu dekat sikit dengan saya, dalam 5 minit 10 minit dekat dah, dekat taman dekat Kuala Lumpur, dekat rumah saya sana. Nak buat macam mana, dah janji kita datanglah. Apapun, pertama sekali sebelum kita sambung dosa besar yang ke-11, pengakhiran cerita ataupun berkaitan dengan dosa besar yang telah dibukukan oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair. Kalau masih ingat, yang terakhir kita bercakap berkaitan dengan perbuatan liwat, bagaimana dosanya. Sebelum kita masuk pada tu, ada dua benda yang saya nak sebut secara spontan. Pertama, saya nak sebut benda yang semalam masa saya solat Isyak, Tuan Imam dia baca satu ayat yang berkaitan dengan perceraian. Masa saya jadi makmum, imam tu dia baca ayat berkaitan dengan perceraian. Wal mutallaqatu, ayatnya berkaitan dengan Allahu Akbar, saya terlupa ayat dia. Allahu Akbar, sebentar saya nak cuba cek balik. Ayatnya berkaitan dengan Allahu Akbar, tiba-tiba dia terlupa. Tak apa, saya sebut yang ni dululah, yang kedua dulu. Yang kedua, yang kedua ni juga dari bacaan imam kita tadi.
Bila imam kita baca berkaitan dengan cerita Nabi Isa dengan ibunya, mungkin ramai yang perasan bacaan berkaitan dari surah Al-Ma'idah tadi. Tuan Imam kita mula dari ayat yang ke-73, laqad kafara allazina qalu. Sebelum itu ya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Kemudian sampai kepada mal masihu ibnu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Panjang lagi ya, sampai ke bawah. Yang penting yang saya nak sebutkan di sini, bila Tuan Imam baca tadi, kalau kita memahami konsep tauhid dalam Islam, betapa kita akan rasa secara spontan tadi, bagi orang yang faham lah, dia akan rasa seronok kerana setiap apa yang kita lakukan tadi semasa solat semuanya berunsur tauhid. Bermula dari apabila kita sebut Allahu Akbar. Acap kali saya sebut takbiratul ihram adalah pengisytiharan kita masa itu kita dengan Allah, dan yang lain dari Allah jangan masuk campur ataupun jangan dibawa masuk campur. Seolah-olah kita bagi tahu dan kita larang jangan ada sesiapa ataupun benda urusan lain yang masuk campur. Sekarang saya dengan Allah ihram, aku haramkan hubungan aku dengan lain kecuali Allah masa itu. Kemudian kita baca doa Allahu Akbaru kabira. Lepas itu kita baca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Seronok kita. Wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Bila kita sebut Allah pun merujuk kepada Allah yang satu, tidak ada Allah yang lain. Sedangkan kalau kita dengar tadi bacaan tadi, bila sampai satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut ya, bila mereka ini menyatakan bahawa innallaha salisu salasa, mereka juga menganggap Isa itu sebagai Allah dalam konteks anak Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan dari segala apa yang mereka sifatkan. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian kita baca doa rabbi ighfirli. Contohnya Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Wahai Tuhan, Tuhan satu yang ampuni kita. Itulah keseronokan kita sampai akhir kita pun sebut Assalamualaikum. Assalam itu nama Allah. Dalam masa yang sama mengandungi makna kita mengucapkan salam kepada semua yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri kita dari kalangan ibadullahis salihin, para hamba Allah yang saleh, sesama sahabat kita yang sembahyang. Cuma kita tidak disuruh menjawab pasal kita menyempurnakan solat. Begitulah salam itu Allah akan sampaikan kepada para malaikat, ibadullah as-salihin, yang gaib, yang ada, barangkali jin pun ada bersama dengan kita. Kita yakin begitu sebenarnya. Maka salam kita itu semua akan dapat pada mereka. Dan bila sebut assalam itu maknanya kita mengucapkan nama Allah yang Maha Assalam. Secara ringkas, teringat saya satu hadis yang panjang dalam pertemuan yang lama bertahun-tahun dulu, masa saya datang ke sini peringkat awal dulu. Hadis, dan kebetulan pula buku ni saya bawa dalam beg tadi. Saya tak bawa keluar, biasa saya ganti beg supaya tak berat. Cuma yang pagi tadi saya tak ganti, saya ambil buku, bubuh je buku yang sepatutnya saya baca.
bagaimana cerita hadis, saya ungkit sikit sahaja. Hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis kursi yang panjang, ketika kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Secara ringkasnya saya terus kepada apa yang disebut, ditafsirkan berkaitan dengan golongan mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita dalam hadisnya, hadis tu agak panjang ya. Lalu Rasulullah kata, yajma'ullahu an-nasa fayaqulu, bila Allah dah himpunkan semua manusia di padang mahsyar, Allah pun berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu, sesiapa ataupun mana-mana juga individu yang masa dulu dia ikut. Hadis ini menyebut satu perkataan yang sangat spesifik, dipanggil ikut, ittiba. Tidak menggunakan perkataan man kana ya'budu syai'an, siapa yang menyembah sesuatu, bukan tidak menggunakan sebelum itu perkataan ya'budu, siapa yang menyembah sesuatu, falyattabi'hu, maka dia kena ikut benda yang dia sembah selama itu. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa, hak mana sembah matahari, dia akan ikut matahari. Matahari sudah tidak ada pada hari itu, cuma kita akan tengok tafsirnya macam mana lepas ini. Saya baca hadis dulu. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamar, golongan yang syirik yang pernah menyembah bulan, dia akan ikut bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghit, begitu juga mereka yang menyembah apa jua syaitan, khususnya patung-patung, maka mereka akan ikut at-tawaghit, dipanggil taghut ni. Apa tafsiran yang disebut di sini? Buku Al-Ahadits Al-Qudsiyah As-Sahihah wa Syuruhuha, buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Tamir. Dia kata, ketika berada di padang mahsyar, saya baca sikit ya. Disebut, wa man kana ya'budu tawaghit, sesiapa yang menyembah yang lain dari Allah, taghut disebut. Wa huwa syaitan, yang pertama sekali sudah tentu syaitan lah. Was-sanam, berhala, di mana waqad taqaddamat al-isyarah ila syai'in min zalik fi tafsir surah An-Nisa, benda yang sudah disebut sebelum ini dalam surah An-Nisa. Imam Tabari kata, was-shawab indi annahu kullu taghin tagha 'ala Allah yu'badu min dunihi imma biqahrin minhu liman abada wa imma bi ta'atin mimman abada. Yang ikut, yang diperintahkan oleh Allah untuk ikut taghut semasa di padang mahsyar tu, tak kiralah orang yang orang semasa dia hidup itu dia menyembah dengan sukarela ataupun dipaksa. Dipaksa tapi dia tidak ambil jalan lain, dia ambil jalan memperbodohkan diri dia, jalan kononnya jalan selamat lah. Maka kononnya bila pilih jalan selamat, dia pun sembah kerana terpaksa. Jika yang disembah itu yang lain dari Allah, insanan kana, sama ada manusia seperti yang sembah Nabi Isa, Uzair oleh orang Yahudi,
au syaitanan, ataupun syaitan secara jelas, au hayawanan, ataupun haiwan seperti yang sembah lembu, monyet dan sebagainya, au jamadan, ataupun benda-benda yang keras, beku, yang kita sebut sebagai patung secara khususnya, ataupun pokok, ataupun segalanya. Qala fattiba'uhum lahum hina idzin bistimrarihim 'ala al-i'tiqad fihim. Maka yang dimaksudkan dengan ikut cara mengikut mereka itu, pada waktu tersebut mereka akan terus berada pada akidah mereka, kepercayaan mereka. Mereka tak boleh nak ubah dalam hati mereka pada waktu itu. Wa yuhtamalu an yattabi'uhum bi an yusaqu ila an-nar qahra. Dan barangkali juga yang dimaksudkan di sini, mereka akan dikenakan, dipaksa supaya mengikut apa yang pernah mereka sembah itu secara terpaksa. Bagaimana? Di sini ada satu hadis yang lain, ataupun dari hadis Ibnu Mas'ud disebut, fayutamassalu lahum ma kanu ya'buduna fayantaliqun. Maka pada hari tersebut benda-benda yang disembah ini akan diada-adakan oleh Allah dalam rupa yang serupa dengan yang mereka pernah sembah dulu. Kalau mereka sembah patung contohnya, kita sebut mudahlah ya. Kalau yang dekat Batu Kif tu patung, apa benda dipanggil tu, lupa dah saya nama dia. Maka patung itu tak ada, dia tidak dibangkit balik pasal dia bukan benda yang hidup, tapi akan diadakan serupa. Bahkan ada yang sebut malaikat akan diperintahkan supaya berupa dengan rupa tersebut. Lalu bila muncul, ni dulu kamu sembah ni, maka dia akan bawa. Malaikat itu akan pimpin serta dikawal oleh malaikat lain, terus dibawa masuk ke dalam api neraka. Fayutamassalu li sahibis salib salibuhu. Mereka yang duduk percaya kepada salib, maka akan diada-adakan salib, dibentukkan. Fayutamassalu maknanya disebut misal, dibawa satu benda contoh, bukan benda hakikat yang ada ketika dunia, benda hak baru diadakan serupa dengan hak apa yang mereka pernah sembah dulu. Maka fayutamassalu li sahibis salibi salibuhu wa li sahibit tasawir. Yang mana menyembah patung akan diadakan balik patung supaya dia akan ikut patung itu, lalu dibawa oleh para malaikat sampai ke dalam api neraka. Ini antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Alhamdulillah, sekali lagi saya sebut, kalau saya sengaja sebut sikit supaya kita ambil manfaat dari apa benda yang dibaca oleh Tuan Imam tadi. Kemudian yang saya nak sebut sedikit berkaitan dengan apa yang semalam. Kadang-kadang kita baca sendiri tapi tak perasan. Tapi bila bila orang lain baca, pada waktu itu tiba-tiba baru mari terfikir. Walil mutallaqat. Betul lah ayat dia tadi, tapi ayat lain saya tengok, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi wanita ni dalam sembahyang isyak semalam, dalam sembahyang maghrib semalam, sembahyang maghrib, sembahyang isyak imam baca pendek je. Dia baca antara ayatnya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, wanita yang sudah diceraikan. Tak kiralah disebut sini lafaz dia ramai, sama ada dicerai sekaligus ramai-ramai ke,
ataupun dicerai seorang demi seorang ke, ataupun dia kahwin lepas kahwin cerai, lepas kahwin cerai, yang penting isteri, bekas isteri dia. Allah kata haqqan dia mesti diberi golongan wanita yang sudah pernah jadi isteri kemudian mereka diceraikan, berilah, dipanggil macam hadiah kepada mereka. Jangan bila bercerai sampai orang kata tidak kenal langsung jasa dia, sampai dia langsung tak kenal jasa. Apa yang penting yang saya nak sebut di sini ialah bila Allah matikan ayat ini, haqqan 'alal muttaqin, itulah kewajipan bagi orang yang bertakwa. Apa maksud dia? Cerita ni adalah cerita kita orang laki-laki secara khusus. Betul talak itu di tangan kita, tapi semuanya bergantung merujuk kepada perangai kita. Bercerai sekalipun dengan isteri, barangkali tidak ada keserasian, maka bercerai itu kita ni orang laki-laki secara khusus jadilah orang yang bertakwa. Jangan lepas bercerai kita jadi orang fasik, jadi orang jahat, macam-macam duduk reka buat menyusahkan isteri selepas perceraian. Dalam apa konteks sekalipun, dalam konteks nafkah dia, dalam waktu iddah, dalam anak-anak, tempat tinggal dia, sampai isteri nak datang ambil baju pun tak berani, contohnya kalau dah bercerai. Contoh supaya kita sedar benda-benda yang macam ni. Saya teringat, saya tak boleh sebutlah nama, tapi saya ada seorang kawan bercerai dengan isteri, tapi dia bagus. Bila dia bercerai, bila ada masa dia akan tetap ziarah, bertanya khabar isteri dia. Tempat kerja lain-lain, kalau kebetulan dia ada kerja tempat isteri dia akan tegur isteri dia. Dia dah kahwin lain, yang penting tidak berkelahi. Dia bagi hak isteri dia. Ialah orang yang belajar, orang yang faham. Tapi supaya kita sedar, benda yang saya nak sebut ni, itu antara pesanan takwa. Kadang-kadang kita terlupa apa makna takwa. Kita duk ingatkan takwa ni dalam konteks kita sembahyang, kita puasa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antara benda yang sangat penting bila Allah sebut haqqan 'alal muttaqin, menjadi kewajipan orang yang bertakwa. Orang laki-laki kalau bercerai, sekali lagi, buatlah baik pada isteri tersebut. Bukan semestinya rujuk, tapi buat baik dengan dia, bagi hak dia, kenang jasa dia. Ingat, kenang, baru ni saya pergi solat dekat masjid Khalid Al-Walid. Dia orang jemput saya, tentera lah, di Mindef kan, Mindef. Lepas habis tu makan, ada beberapa orang tentera yang pernah bertugas di Bosnia, jadi dia orang tegur saya, dia orang kenal saya. Ada yang sempat bersama, ada yang datang selepas. Tapi entah macam mana timbul percakapan. Ada salah seorang tu dia kahwin bukan dengan orang Melayu, tapi dengan bangsa Cina. Bahkan ada yang Cina pun masuk Islam, kahwin dengan orang Melayu. Jadi bertukar-tukarlah cakap, bertukar-tukar. Yang ini kahwin dengan bangsa ni, yang ni. Timbullah saya dengan bangsa Bosnia cakap sambil-sambil makan. Jadi apa istimewa, apa dia sebut, apa istimewa? Mula-mula dia tanya, ada seorang tu dia tanya, dia kata, "Ustaz, betul ke orang kata Bosnia ni berlaku perang, bala dari Allah pasal mereka meninggalkan ajaran Islam?" Itu contoh. Jadi masa tu kita dengar dalam TV, kita dengar orang duduk cakap, orang duduk ungkit masjid lebih kecil dari rumah lagi besar dari masjid. Betul lah, kita tengok masjid tak besar. Kita kena ingat, pertama,
keperluan berbeza. Yang kedua, masjid kat sana kalau buat besar, nak panaskan masjid tu musim sejuk susah. Pasal kalau sejuk tak ada orang boleh pergi sembahyang di masjid, maka dia buat kecil, ukuran surau kita je. Tapi yang saya nak sebutkan di sini, kalau ikut bersih masjid, jauhlah bersih masjid mereka kat dia dari kita. Pasal masjid mereka dibersihkan paling lewat seminggu sekali oleh muslimat, orang kampung kat situ. Muslimat datang, tu imam bagi tahu je, okey, minggu ni orang ni dia minta orang ni mari, mereka akan datang. Dan muslimat pula, bila mereka bersih masjid, mereka berlawan-lawan siapa dia lagi bersih, berbanding hak muslimat minggu ni dengan minggu lepas mana lagi bersih, padahal bersih belaka. Tapi disebabkan mereka budaya hidup, cara mereka di sana. Baik, yang penting bila mereka tanya, saya jawab, saya bagi tahu, kalau nak ikut bala memang bala lah, tapi kalau kita nak ikut cakap berkaitan dengan apa yang kita kata sebagai pasal perbuatan mereka, betul, memang Allah kata benda yang berlaku ni disebab dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita nak tengok benda tu sebagai satu benda yang kita memandang dengan memandang rendah dengan kedudukan, saya kata kita kena ingat mereka hidup di bawah sosialis, dikawal oleh Eropah. Selain dari sosialis, kalau masa zaman sosialis lagilah terlibat secara langsung dengan blok Rusia, China sebelah-sebelah sana. Kita tahu apa yang China buat contohnya kepada etnik yang kita sebut dengan bahasa kita Uyghur tu kan. Itu contoh. Cuba bayangkan macam mana mereka hidup, tapi mereka boleh kekal sebagai orang Islam. Mereka boleh kekal dengan akidah Islam. Bayangkan bulan puasa mereka dipaksa makan, kononnya supaya mereka ini tidak lemah dalam kerja. Bulan tak puasa, pihak kerajaan, pasal bila sosialis semua bawah kerajaan, bukan bawah swasta, jadi pada waktu itu dia sengaja bulan puasa dia akan bagi makanan, terutamanya mereka yang kerja dalam bawah tanah tu, kerja dipanggil lombong arah batu. Itu contoh yang saya nak sebut. Tapi mereka kekal Islam sampai sekarang. Mereka, anak cucu mereka Islam. Dalam keadaan tekanan, tak boleh baca Quran, tak boleh, adik-beradik tak boleh mempercayai adik-beradik pasal masing-masing Allahu Akbar, dengan ideologi sosialis. Baru ni kebetulan saya tengok TV, ada hari perhimpunan pelajar, mungkin hari kebangsaan Yugoslavia, mengingati balik cerita Yugoslavia. Ada gambar budak, gambar lama masa zaman sekolah dulu, bukan gambar isteri saya, gambar orang kawan-kawan dia lah. Jadi dia pun tunjuk, dia kata dulu dia ni baju ni dia pakai setahun sekali, sambutan, nyanyi lagu kebangsaan, nyanyi lagu Tito, pemimpin dia. Nak cerita bagaimana kehidupan, tapi mereka boleh kekal Islam dalam keadaan masyarakat memaksa supaya mereka hidup secara bukan Islam, secara ortodoks, secara Kristian, secara tidak beragama, kalau kita sebut sosialis. Kalau kita nak ambil ukuran itu, saya beritahu pada dia, kalau kita nak ambil ukuran itu sebagai bala, saya rasa kita lagi sepatutnya lebih takut. Pasal apa? Dia kata, dia tanya, Ustaz, kita ingat tak balik, saya kata pada dia secara mudah saya cerita, ingat tak cerita Nabi Isa alaihi salam? Ini contoh je lah, mudah. Bila Nabi Isa
bersama dengan Al-Hawariyin yang 12 tu. Ada katanya akhirnya tinggal 11-nya, katanya seorang tu menjadi pengkhianat. Wallahu a'lam, Allah lebih maha mengetahui. Yang penting bila Nabi Isa bersama Al-Hawariyin, tiba-tiba mereka minta, wahai Nabi Isa, boleh tak Allah turunkan makanan dari langit, kami nak makan. Nabi Isa jawab mudahnya, kamu tak yakin ke? Tak takut pada Allah ke? Mereka kata bukan kami tak yakin, tapi nak menenangkan lagi, datangkan keseronokan. Dia nak rasa, kalau bahasa Nabi kita, halawatul iman, nak berasa kemanisan iman. Bayangkan boleh makanan itu sama ada dapat tengok turun dari langit, bukan dari syurga, dari langit. Depan mereka makan makanan dari syurga. Allah kata boleh turunkan. Itu nikmat. Tapi ingat, kalau aku bagi nikmat sampai tahap tersebut, tiba-tiba mereka kufur selepas itu, aku akan azab, aku akan bala dan azabkan mereka dengan azab yang lebih teruk yang tidak pernah aku azab orang lain. Apa yang saya buat perbandingan? Kalau kita sebut Bosnia dalam keadaan ditekan, dipaksa supaya tidak hidup dengan cara Islam, kalau kita anggap itu azab dengan perbuatan mereka, kita lebih berhak untuk takut. Pasal apa? Dengan keadaan tidak ada paksaan, dengan keadaan kita berkuasa, dengan kita ada jabatan yang macam-macam, yang untuk jaga Islam, institusi, kita tengok orang duk pakat meninggalkan Islam, duk buat itu, duk buat ini secara berleluasa, maka ini akan lebih teruk. Kita bimbang takut kena azab yang Allah tidak azab orang Bosnia pun gitu. Hak kita takut. Pasal apa? Kita hidup dengan penuh, orang kata, kuasa dalam tangan kita, berbanding dengan masyarakat Bosnia zaman tersebut. Itu contoh bila dia tanya. Kemudian ditanya saya, seorang tu tanya, apa istimewa? Dia kata, apa istimewa ustaz kahwin dengan orang Bosnia? Hak pasal masa hak Cina, cakap hak tentang Cinanya, budaya muslimin dan muslimat. Saya tidak mahu sebutlah tentang itu, tapi yang penting bagaimana, tak kiralah kita berada di mana, maka kita sebagai umat Islam pertahankanlah Islam kita ini, iman kita ini, dan kita amalkanlah apa budaya yang terbaik yang ada dalam masyarakat kita, budaya yang berasaskan kepada agama Islam. Ini yang akan bantu kita, dan perkara asasnya itulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik-baik, itu sahaja. Kalau bercerai, macam saya sebut tadi, bercerai, ini yang saya nak sebut tadi, contoh pasal saya tak tahulah budaya macam mana sekarang ni, tapi kalau macam saya sebut sikit ya, pasal saya nak ambil lil muttaqin. Saya bukan kata orang Bosnia bertakwa, orang Melayu, orang Malaysia tidak bertakwa. Jangan cuba tafsir secara terbalik, salah. Tak. Sebagai satu contoh budaya di sana, misal kata jika berlaku perceraian, maka bercerailah. Dia orang bukannya berkelahi lepas bercerai. Pasal di sana konsep kehidupannya masing-masing ada hak masing-masing. Dan jika wanita itu bercerai, jika ditakdirkan dia ada anak seorang ataupun anak dua sekalipun, dia tidak jadi isu kalau dia nak kahwin pula selepas itu. Tak jadi isu. Bukannya macam cerita hak kita dengar kat Malaysia ni, suami buat macam ni sampai kawan tu tak boleh nak kahwin. Sampai saya beritahu jujur lah, sampai isteri saya bila dia dengar beberapa kes yang berlaku, pasal dia berkawan dengan orang Melayu, ada orang yang kena dari kawan-kawan dia, subhanallah,
Dia kata pelik sungguh, dia kata dalam keadaan masyarakat Malaysia yang lebih faham Islam berbanding dengan orang Bosnia. Nampak tak? Dia rendahkan, dia bercakap kalau kita tak faham, kita tafsir secara terbalik. Dia sebut orang Bosnia yang tak faham Islam pun tak buat begitu. Tapi di Malaysia, hak mana bercerai, banyak kes yang kita tahu berlaku di mahkamah, suami tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak gantung tak tali, ada hak begini pasal tak nak bagi nafkah. Maka ada cara-cara dia buat. Bertahun-tahun. Ada seorang tu saya kenal mengadu pada saya, bertahun-tahun dia terikat dengan, kan ada taklik masa tu, bila tak jumpa dalam tempoh yang tertentu, dia kata bila hampir dekat tempoh tertentu, dia datang sekejap, dia tengok anak je, dia tak tanya pun hal saya. Lepas tu dia pun keluar, dia tunggu pula tempoh supaya taklik itu tak berlaku, tak jatuh talak. Dia gantung begitu je isteri dia. Subhanallah. Supaya kita sedar, tak nak buat cara tak nak, kita jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa je yang akan berjaya. Ingat, takwa ini bukan dalam konteks yang saya sebut tadi, amalan peribadi kita. Kalau ditakdirkan dia jahat pun, biar kita jadi orang bertakwa. Tapi sampai bila kita nak tuduh orang lain dia jahat, kan? Kalau bukan, bila bercerai je, asal bercerai nampak macam isteri jahat, cerai nampak macam isteri jahat. Tapi kalau kita baca dalam ayat ni, Allah pesan pada orang laki-laki supaya kita sedar apa yang ada pada diri kita ni bukan kuasa yang mutlak, yang terlalu kuat. Kita terikat dengan akhlak-akhlak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan kat sana, ini yang saya nak sebut, anak 2, tapi mereka tidak susah untuk kahwin. Sekali lagi, pasal apa? Saya sebut tadi. Bukannya mereka tidak main cerita gantung tak tali ni. Hak berlakunya di Malaysia. Malu bila saya dengar benda ni berlaku. Orang di sana tak buat begitu. Dia boleh kahwin. Kahwin. Dan nak kahwin itu pula masyarakat tak akan pandang apa-apa. Pasal apa? Masyarakat akan tengok, baik dia kahwin lagi, dia hidup dalam keadaan yang yang tidak tentu hala, tidak bersuami, siapa nak tanggung, akan timbul fitnah. Dan orang yang nak kahwin negeri itu pula tak semestinya suami orang, kadang-kadang orang laki-laki orang bujang. Pasal apa dia nak perempuan tu? Pasal apa dia nak perempuan tu? Antaranya, minta maaf saya sebut, antaranya masalah perempuan tu tidak serasi dengan bekas suami dia, cerita lain. Dia tengok perempuan ni, Masya Allah, anak dia bersih, dia jaga rumah dia bersih. Dia tengok gaya hidup orang bersih, rajin. Allahu Akbar, dia kahwin. Itu contoh yang saya sebut. Kita bukan bercakap hak budaya orang ni, kita bercakap tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita akan boleh pulihkan keadaan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita ini. Terutamanya kita tengok kalau di mahkamah syariah sampai beratus ribu kes cerita Pak ni. Baik, kita tinggalkan cerita tu. Ada sikit lagi masa saya nak ambil. Sebagai kita sempurnakan apa yang kita tinggal dari bacaan kita tentang dosa besar liwat. Bagaimana Nabi SAW sebut, ini hadis yang terakhir yang sempat kita baca dalam pertemuan yang lepas. Ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidak ada seorang laki-laki bersendirian, bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan, kecuali syaitan itu menjadi yang ketiga untuk menghasut. Tadi pun kebetulan dalam radio, masa nak datang ke sini, sempat buka radio, dengar Ustazah Isfadiah Hafizahullah, dia sebut cerita dosa-dosa kecil. Dia sebut dosa-dosa kecil masa saya tadi dalam perjalanan ke sini sebelum azan.
Dia sebut dosa kecil, mula-mula jelik, tengok, kemudian jeling-jeling, kemudian ni dari cerita akhirnya sampai ke zina. Sampai cerita dia diringkaskanlah pasal tempoh tazkirah tu pendek. Yang penting bila sampai tahap pertemuan, mula-mula bertemu, kemudian bahasa pun dah jadi lain dah, kahwin pun tak lagi, dia bercakap dah nak anak berapa, contohnya. Kemudian mula pegang-pegang, sampai tahap dia panggil dari jangan pandang dosa kecil itu kecil, dia buat perbandingan api masa kecil itu kawan, tapi besar akhirnya menjadi lawan. Dia buat perbandingan comel cara Ustazah Isfadiah sebut tadi dalam dalam kuliah dia, tazkirah dia. Yang penting dalil yang kita baca ni, kalau sebut kita cakap ni tentang liwat ini secara khusus berkaitan lelaki dengan lelaki. Kenapa hadis ini disebut oleh Imam Az-Zahabi? Kerana nak menceritakan di sana ada satu golongan yang dipanggil golongan amrad, golongan lelaki, terutamanya yang muda-muda ni, laki-laki, budak-budak. Dan saya difahamkan oleh sahabat-sahabat saya bangsa Afghanistan. Benda tu sampai sekarang masih berlaku jahiliah itu. Budak-budak dari kalangan Afghanistan kan, masyarakat di sana kan dia jenis yang berjanggu. Tapi ada di kalangan ini, saya bukan tuju secara khusus pada mereka, tak, ini dah pasal dah mereka cerita. Ada juga di kalangan mereka yang macam kita lah, ada hak licin, hak jenis tak tumbuh apa ni, tak tumbuh janggut, misai pun tak nampak, jenis comel. Maka rupa-rupanya budak-budak ini dalam budaya sesat jahiliah masyarakat. Setiap masyarakat ni ada budaya jahiliah dia. Ada budaya jahiliah. Malaysia pun ada hak menari dengan pakai macam mak yung, pakai apa ni dipanggil, buat macam kuku tu. Ini cerita, ini nak menunjukkan syaitan belaka. Tapi seronok sangat menari. Saya pun berasa nak buat juga konon-konon ni. Pakai dengan lentik, dengan jari, kemudian dengan dia pakai apa benda lagi, seolah-olah macam tak tahulah jari ke kuku yang panjangnya kan. Ini semua jahiliah syaitan belaka. Sampai sekarang ada. Bahkan jadi mereka ini menjadi dipanggil duta kalau ada pertunjukan mewakili. Allahu Akbar. Padahal ini semua jahiliah yang menunjukkan kepada budaya syaitan. Kita tinggalkan benda ni. Cakap bab kita tak sedap, cakap bab orang baru sedap. Bukan maksud saya begitu. Tapi yang saya nak sebut, bila sebut mereka ini, bila dah dalam budak-budak itu dipilih, mereka ini menjadi orang yang menari kepada golongan-golongan yang golongan-golongan yang sakit ni. Bukan penyakit, orang yang sakit terlantar ni, orang golongan yang sakit, fi qulubihim marad. Lepas menari 2-3 orang, maka mereka akan pilih. Pilih pasal apa? Kita fahamlah, kerana nak liwat dengan budak tersebut. Golongan ini kata Imam Az-Zahabi, ini Imam Az-Zahabi tulis, wa aqawilus salaf fit tanfiri minhum, kata-kata golongan salaf, yakni dari zaman sahabat Nabi, supaya masyarakat ni jauhi golongan ni. Pasal golongan ini tadi hadis berkaitan dengan wanita cantik, nampak, kita tidak bersunyi-sunyian lelaki dengan wanita berdua-dua, kecuali syaitan menjadi yang ketiga. Tetapi bahayanya lelaki, budak-budak lelaki yang comel ni, ada bahasa tu dalam bahasa Melayu, budak laki-laki apa?
Ha? Kalau perempuan, saya dengar perkataan gedik. Apa ni gedik kan? Apa benda gedik pun tak tahu. Pasal kita tak kawan dengan tu, dengan puak-puak ni. Kalau laki-laki dipanggil apa benda? Ada gelaran ke? Barangkali hak lembut-lembut ni lah. Bukan barangkali memang sah. Hak jenis licin. Bahkan sekarang ini mereka dengan jelas buat pembedahan lagi, tunjuk. Bukan saya ambil tahu, tapi kadang-kadang dah tunjuk. Tunjuk, ambil bedah kat wajah begini. Sampai ada hak mengaku, minta maaf saya sebut, sampai mengaku buang alat sulit sampai ke tahap tersebut. Kita bercakap dalam konteks hukum ni. Buang kat di Korea ke di Thailand, tak kira lah. Yang penting mereka buat pembedahan. Dengar ni saya nak sebut. Dan kata-kata dari golongan salaf, yakni golongan dari kalangan para sahabat Nabi, fit tanfir minhum, supaya lari, jangan mendekati golongan ni. Laku golongan ni, pakat nak ambil gambar habis. Terutama ni, mintalah saya sebut hak lari ke Australia katanya. Orang pergi kedai dia nak ambil gambar. Kalau tengok hak laki-laki tu, barangkali tuan haji pasal kopiah di atas kepala, gembira dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, ambil gambar. Golongan salaf kata tanfir, sepatutnya lari. Wa tahzir min ru'yatihim, beri amaran jangan duduk tengok ke mereka ini. Kemudian mereka ini wasamma aksaru min antusar, kata-kata dari peringatan dari para sahabat, golongan tabi'in, golongan para ulama terlalu banyak kata untuk kita bilang, kita sebut di sini. Yang pentingnya wasammauhum, para sahabat Nabi, tabi'in, golongan salaf, golongan bahkan khalaf pun di kalangan ulama, mereka menamakan golongan-golongan ini al-antan. Apa makna natan? Bukan Natan Terengganu ni. Natan Terengganu haiwan. Natan maknanya busuk. Al-antan, golongan busuk. Sampai ada satu jenama, bila sebut puak ni, bukan salah Allah jadikan mereka tu comel, tapi jangan terlibatlah. Kalau Allah cipta kamu comel, biar comel lah, kamu tak ada masalah. Hak di Malaysia, minta maaf lah, dekat Malaysia ni ada satu, saya tak tahu lah penyakit ke apa benda kan. Kalau kita bercakap, nanti orang kata kita dengki, dia kata baby face. Baby, kalau perempuan baby face, kalau laki-laki baby face juga ke? Ke apa benda sahabat kita? Hak mana hak tahu. Muka 50 tahun kononnya baru nampak macam 17 tahun. Ada hak nak menipu jual beli kering dia pun, minuman dia pun ada juga sebenarnya hak berlaku ni. Pasal kononnya ni jadi minum ni jadi baby. Muka jadi baby, muka je jadi baby, hak lain tak jadi baby pun. Muslimin dan muslimat, bohong belaka dah tu. Bohong belaka. Yang penting yang saya nak sebutkan di sini sekali lagi, golongan para ulama dari zaman sahabat, mereka menyebut golongan ini al-antan, golongan yang busuk antan. Natan satu, natanani, antan banyak. Okey. Dan perkataan natan perkataan ini bermaksud li'annahum mustaqziruna syar'an, kerana mereka memandang jijik sangat dalam konteks syarak. Pasal apa? Kewujudan mereka ini bukan dalam konteks individu ya. Konteks individu tak salah mereka jadi comel. Nak comel, pipi merah, tak nak buat macam mana? Barangkali semenjak kecil lama minum susu ibu kan.
Antara katanya lah, kalau campur dengan kulit putih, kalau kulit macam kita ni payahlah nak merah pipi, buatlah kita lagu apa pun pipi merah ke apa semua sekali, hak kita tengok dalam ni tunjuk pipi merah tu semua idik belaka tu ditekan, tak tahulah apa ditekan di handset kan sekarang ni. Orang beli juga, kononnya pipi akan jadi merah, bohong belaka tu semua. Jadi bila apa ni, Imam Az-Zahabi kata golongan-golongan yang seperti ini, yang mana jika nampak muyul, maknanya kecenderungan mereka kepada, kalau laki-laki ni nak buat kerja yang nak buat kerja perempuan, tapi nak buat kerja perempuan tak boleh pasal mereka bukannya perempuan, maka berlakulah liwat. Mereka ini disebut sebagai golongan li'annahum mustaqziruna syar'an, ataupun li'annahum mustakzaruna syar'an, bukan mustaqziruna, mustakzaruna syar'an, dianggap jijik secara syarak. Ini yang disebut oleh Imam Az-Zahabi. Tapi malangnya dalam masyarakat kita yang saya sebut tadilah, sampai boleh jual produk-produk, kemudian ada orang mempertahankan dia, orang itu gini. Allahu Akbar, muslimin dan muslimat. Sebab tu saya kata, bagi mereka yang selalu duk nampak, macam sekali lagi saya sebut bagi mereka yang duk nampak orang lain dibalakan oleh Allah sebab masyarakat tengok, kalau ikut Allah nak turunkan bala, saya rasa kita lagi teruk. Pasal apa? Saya beritahu jujur, kalau di Bosnia, bukan kata Bosnia aje, di Serbia pun, Serbia negara Ortodoks, Kroasia saya tak tahu macam mana dia Katolik, tapi di Serbia hak jahat berbunuh dengan membunuh orang Islam. Bila sebut golongan pondan ni, mereka pandang jijik sangat. Saya ada cerita rasanya baru ni, beberapa bulan lepas, jahat Eropah ni, dia sengaja buat perhimpunan LGBT. Antara negara yang menjadi destinasi ialah di Serbia dan juga di Bosnia. Orang Serbia diganas sikit, mu mari aku katok mu, bahasa orang Melayu, orang Terengganu, orang Kelantan kata mu mari aku katok. Tak berani dia, tak berani. Pasal lemah-lemah dia pun ada kuat dia Serbia ni dalam konteks tu. Tapi di Bosnia, negara yang lemah, pasal orang Islam di situ sikit, campur dengan orang Serbia, dalam keadaan lemah secara politik pun tak boleh nak larang orang LGBT mari. Mereka keluar, pegang batang penyapu, pegang, mereka tak pukul lah, tak pukul. Tapi bila dah semua habis selesai, mari bukan sekadar orang bandar atau orang kampung tu, mari dengan bomba, mari sembuh jalan hak mana mereka lalu. Padahal jalan tu tak ada kena-mengena, sebagai isyarat nak bagi tahu kamu ni kotor. Baru ni nampak hak macam di Turki, mereka cuba buat sembuh orang tu terus, pasal Turki di negara ada kuasa kuat. Di Bosnia beberapa bulan lepas, tak boleh nak pukul orang. Hak mana laluan, hak dia lalu, rakyat buat tunjuk, bukan main-main, tunjuk sungguh, memang berus jalan tu. Bomba sembuh, dia orang berus jalan, menunjukkan kotornya mereka. Kalau ada dalam kampung, tak perlu buat aduan, orang kampung pukul. Kalau ada dalam kampung, buat, tak perlu pergi adu kepada siapa-siapa, padan dengan orang muda dalam kampung tu, dipakat tampar sedah seorang, taubatlah lepas tu. Tapi inilah yang berlaku kalau kita nak buat ukuran supaya kita sedar. Dan tidak ada satu balasan yang Allah kenakan lebih buruk dari balasan yang ini. Sebab itu ada riwayat, saya lompat bacaan ni, ini yang diceritakan, An Khalid bin Al-Walid, ni yang terakhir saya sebut, berkaitan dengan hukuman ke atas orang yang melakukan liwat. Nak cerita besarnya dosa ni,
An Khalid bin Walid radhiyallahu anhu annahu kataba ila Abi Bakr As-Siddiq. Khalid Al-Walid ketika dia menjadi wali pemerintah, dia wali yang dilantik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Masa itu zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Berlaku kes liwat, ditangkap. Dia pun tulis surat, wahai Abu Bakar, macam mana nak buat ni? Dia kata annahu wajada fi ba'din nawahi, dia dapati ada di beberapa tempat rajulan yunkahu fi duburihi. Maaf saya baca. Lelaki ini dia melakukan liwat. Dilakukan liwat. Fastasyara Abu Bakrin radhiyallahu anhu sahabah. Abu Bakar bila dapat tahu cerita ni, panggil para sahabat. Umar, Osman, Ali dan beberapa orang lagi. Faqala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib berkata, inna hadza dhanbun la ya'maluhu illa ummatun wahidah. Dosa ni tak pernah dibuat kecuali satu umat sahaja, kaum Lut. Wa qad a'lamana Allah Ta'ala bima sana'a bihim. Hasilnya Allah bagi tahu bagaimana Allah layan mereka. Orang buat dosa ni, macam mana Allah layan mereka dengan azab. Annahu qalaba alaihim madainahum. Allah terbalikkan negeri mereka. Wa arsala alaihim hijaratan min sijil. Allah gugurkan ke atas mereka hujan batu dari perut bumi tu. Kalau dalam konteks fizikal kita kata duniawi, gunung berapi yang meletup, keluar lava yang kemerahan tu berbatu itu dia jadi hujan. Kalau kita bercakap dalam konteks duniawi lah, tapi yang disebut dalam Quran min sijil. Sayyidina Ali kata, pada pandangan aku an yuhraqa bin nar. Yang terlibat tadi dia kena dibakar dengan api. Fa'ajma'a ra'yu sahabati an yuhraqa bin nar. Bila Sayyidina Ali secara ringkasnya dah terangkan, maka para sahabat semua bersetuju orang itu dihukum dibakar dengan api. Fakataba Abu Bakrin radhiyallahu anhu ilaihi ahrikhu bin nar. Abu Bakar pun hantar balik surat kepada Khalid Al-Walid, tangkap orang itu, bakar dia dengan api. Fa ahraqahu Khalid radhiyallahu anhu. Maka Khalid diriwayatkan tangkap dan bakar dia. Kenapa? Kerana besarnya dosa itu dan dibimbangi disebabkan dosa itu boleh mengundang bala yang lebih besar ke atas umat dan negara. Jadi sekadar itu adalah beberapa lagi berkaitan dengan liwat ni, tapi kita berhenti. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada dosa yang ke-12 untuk kita kenali berkaitan dengan aklur riba, makan harta riba sebagai salah satu contoh makan harta benda haram, makan harta haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Alhamdulillahilladzi afana min syarril jununi wal juzami wal barasi wa min sayyi'il asqam min ghairi hawlin minna wala quwwah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum wa minal jami'in.